Selamat sejahtera kepada Dr. Ngo. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan video pendek kumpulan kami. Saya ialah Tan Xing Hui dan saya telah menyumbang dalam bahagian pelajaran untuk penggambaran dan editor dan juga penggambaran untuk bahagian penutup. Sekarang saya akan membentangkan bahagian naratif. Cerita video pendek kumpulan kami adalah tentang pergaulan golongan belia dengan teknologi dalam kehidupan mereka dan pandangan mereka terhadap teknologi semasa tempoh lockdown di bawah pandemik COVID-19. Berikut merupakan diagram yang berstruktur 3 act untuk video pendek kami. Jadi dalam setup yaitu permulaan, kami telah meletakkan berita pengumuman PKP bagi menunjukkan keadaan terkini pada masa hari ini. Selepas itu, klimaks pertama terletak pada temu buah soalan pertama yang bertujuan untuk memperkenalkan watak-watak dalam video pendek ini. Watak-watak telah memperkenalkan situasi terkini dan juga kesusahan mereka. Jadi dengan bagi itu, temu buah soalan kedua yaitu penggunaan teknologi telah ditanya. Jadi watak-watak telah memberi perspektif yang berlainan seperti perspektif hiburan, perniagaan, informasi, komunikasi, dan pelajaran. Ini telah memimpin kepada klimaks yaitu temu buah soalan ketiga, pandangan sekiranya tanpa teknologi. Jadi pandangan telah diberi dan kami telah melakukan kesimpulan dengan voice over dan seterusnya mengakhirkan video ini. Berikut merupakan jadwal bagi plot penting video pendek kami. Kami telah membentangkan plot, durasi, ruang, masa, karakter, dan hubungan dalam jadwal-jadwal tersebut. Contohnya dalam permulaan, kami telah memulakan video dengan berita dan karakternya ialah Perdana Menteri. Masa ini adalah untuk menunjukkan permulaan lockdown dan memberikan hubungan bahawa situasi pandemik sedang berlaku. Bagi plot yang seterusnya, yaitu soalan pertama dalam temu buah, kami telah melakukan penggambaran dalam ruang rumah setiap karakter masing-masing. Dan karakter yang wujud adalah sebanyak 5, yaitu Idana, Xing Hui, Sharifah, Kelly, dan Josh. Contohnya bagi Idana, dia telah menunjukkan rumahnya dan juga scene outdoor untuk menunjukkan masa, semasa, dan sebelum lockdown. Dan bahagian ini telah menunjukkan karakter dan keadaan terkini bagi setiap karakter video pendek ini. Seterusnya, bagi plot yang seterusnya adalah tentang soalan kedua, yaitu untuk mendapatkan perspektif dan juga penggunaan karakter-karakter dengan teknologi. Kami telah mendapat perspektif hiburan dari Kelly, perspektif perniagaan dari Josh, perspektif informasi dari Sharifah, perspektif komunikasi dari Idana, dan perspektif pelajaran dari Xing Hui. Jadi ruang dalam plot tersebut semuanya berada dalam rumah karakter masing-masing dan masa dalam video adalah semasa tempoh lockdown. Jadi karakter yang wujud dalam plot ini adalah karakter individu seperti Kelly, Josh, Sharifah, Idana, dan Xing Hui, dan juga karakter teknologi. Hubungan ini adalah untuk menunjukkan satu hubungan dengan teknologi yang merupakan sebab dalam hubungan sebab akibat video pendek ini. Sebanyak 187 second untuk penggambaran bahagian tersebut. Seterusnya, dalam temu buah itu soalan terakhir kami telah mendapatkan berbagai perspektif untuk pandangan sekiranya tanpa teknologi semasa lockdown. Jadi ruang juga sama, yaitu berada di rumah karakter masing-masing dan masanya juga sama, yaitu semasa lockdown. Dan karakternya juga merupakan karakter individu dengan teknologi. Jadi hubungan yang wujud di spot ini adalah pandangan mereka tanpa teknologi, yaitu akibat dalam hubungan sebab akibat. Ini hanya bermaksud hubungan dengan teknologi telah menjadi satu sebab yang membawa kepada dan membentuk kepada pandangan karakter sekiranya tanpa teknologi semasa pandemik. Sepanjang 152 second telah wujud untuk bahagian tersebut. Seterusnya dalam penutup, kami telah menggunakan ruang di outdoor untuk menunjukkan masa sebelum lockdown.
Dalam bahagian ini, voice over telah dilakukan dan narratornya ialah Josh. Karakter-karakter yang wujud adalah masyarakat dengan penggunaan teknologi mereka. Okey, saya Sharifah Syafawani. Okey, hari ini saya akan menerangkan mengenai dominan ideologi. Okey, sebelum itu sumbangan yang saya telah lakukan dalam kumpulan ini, di mana kami telah membahagikan tugas untuk merakam video masing-masing, dan juga saya telah membantu kawan saya dalam membuat skrip untuk introduction. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan pembentangan saya, iaitu mengenai ideologi dominan. Okey, apa yang difahami tentang ideologi dominan ini bermaksud iaitu satu idea, nilai, sikap, kepercayaan dan budaya daripada kelas pemerintah dalam kalangan masyarakat. Okey, atau lebih jelas lagi, ideologi dominan merupakan satu konsep yang dibangunkan dalam tradisi Marxism, di mana Marxism mengatakan bahawa masyarakat ini distruktur supaya membolehkan golongan kelas dominan ini yang memegang kuasa mempunyai kawalan yang maksimum terhadap masyarakat dengan melibatkan konflik yang minimum. Okey, dalam istilah golongan ataupun kelas yang dikatakan dalam ideologi ini bukannya iaitu golongan atasan. Keadaan ini melibatkan golongan dalam keadaan institusi-institusi dominan masyarakat, di mana masyarakat itu menyebarkan suatu simbol ataupun perkara ataupun nilai untuk dipercayai ataupun dipercayai oleh majoriti, kepercayaan oleh majoriti. Okay, so itu ialah konsep ideologi dominan. Okay, untuk video yang kami telah lakukan, kami telah memilih satu tema iaitu teknologi dan belia. Bagaimana berkaitan antara teknologi dan belia? Okay, teknologi dan belia semasa keadaan kuarantin ataupun keadaan pandemik ini, di mana kami pegang satu kepercayaan bahawa teknologi ini sangat-sangat membantu, iaitu sangat memudahkan kehidupan. Oleh itu, dalam video ini memperlihatkan bahawa belia telah mempergunakan teknologi tersebut untuk kemudahan kehidupan semasa pandemik, kerana kita tahu semasa pandemik kita hanya duduk di rumah dan dengan teknologi telah membantu pihak belia tersebut untuk lebih proaktif walaupun berada di rumah. Okey, bagi setting style cinematic video ini iaitu dokumentari, di mana mesuzen yang kami gunakan ataupun setting yang kami gunakan ini menggunakan kami telah merekod kawasan rumah di mana dia untuk menunjukkan keadaan yang sebenar dan untuk memperlihatkan lagi situasi tersebut, di mana shot-shot yang digunakan iaitu seperti temu ramah dan juga shot insert untuk video ini. Dan setting ini telah memperlihatkan lagi dan memperkukuhkan lagi subjek untuk agenda yang cuba kami sampaikan dalam video ini. Oleh itu, ideologi tersebut sememangnya boleh dikaitkan. Maksudnya ideologi tersebut memang dikatakan betul kerana kami telah memperlihatkan bagaimana style-style dalam video tersebut untuk menyatukan antara kepercayaan iaitu ideologi dominan yang mempercayai bahawa teknologi memudahkan kehidupan, dan kami telah melihatkan dalam dokumentari tersebut bagaimana
penggunaan teknologi oleh golongan belia. Okay. Okay. So, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Nama saya Edina dan sumbangan saya terhadap projek tersebut adalah editor kepada subtopik komunikasi. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tentang mise en scene yang telah digunakan dalam pembentukan dokumentari tersebut. Mise en scene merujuk kepada komposisi visual yang kita nampak dalam satu ruang paparan bingkai yang menunjukkan hubungan antara objek, orang dan masyarakat yang terbentuk dalam naratif video tersebut. Okey, terdapat 4 mise en scene yang boleh kita paparkan dalam dokumentari tersebut. Okey, yang pertama sekali adalah setting, komposisi, pencahayaan dan ruang. Okey, bagi setting merujuk kepada lokasi di mana aksi-aksi boleh difilmkan, menyumbang ke arah pembentukan makna tertentu seiring membangunkan tema, watak-watak dan konflik yang wujud dalam naratif. Okey, untuk pembentukan dokumentari ini, kami memilih setting natural, iaitu tempat asal responden, lokasi di mana responden meluangkan kehidupan seharian mereka semasa lockdown. Okey, jadi setting natural ataupun tempat asal subjek adalah di rumah mereka sendirilah semasa lockdown untuk memberi penceritaan kepada tema yang kami pilih. Kemudian komposisi merujuk kepada susunan elemen-elemen keseluruhan dalam satu adegan filem, termasuk setting, susunan alatan, pencahayaan, perwatakan dan pergerakan kamera. Tapi dalam ini, komposisi yang kami pilih adalah posisi kamera, posisi subjek. Jadi posisi kamera, sudut pandangan subjek, which is point of view of the subject, yang apa yang subjek nampak. Okey, ini adalah contoh-contoh yang ada dalam dokumentari tersebut. And then yang ini adalah sudut pandangan perspektif orang lain. Jadi second person, apa yang subjek sedang melakukan. And then posisi subjek, di mana di sini adalah objek posisi objek, di mana objek diletakkan di center dan menggunakan garisan dan diagonal untuk memberi lebih fokus kepada objek yang digunakan. Pencahayaan yang kami pilih adalah pencahayaan natural, iaitu dari tingkat rumah ataupun dan pencahayaan praktikal, iaitu dari lampu bilik tidur. Ini adalah untuk menunjukkan real time masa video itu diambil dan menunjukkan bila perkara tersebut sedang berlaku. Kemudian adalah ruang. Ruang memberi representasi bahawa supaya audience faham apa yang sedang berlaku. Jadi di sini memberi kesan memahami penceritaan di mana lockdown yang memberi pelajar-pelajar tersebut tinggal di rumah mereka dan melakukan sesuatu aktiviti yang untuk mereka memberi lebih penjelasan terhadap soalan-soalan yang dikemukakan kepada mereka. Selamat sejahtera kepada pendengar. Nama saya adalah Chu Xiao Ching dan dalam pembuatan tugasan kumpulan ini, saya telah menyumbang dari segi pembuatan video bahagian hiburan ataupun hobi, pembuatan slide dan juga merupakan video editor bagi keseluruhan video dokumentari kami. Dan pada bahagian suntingan, kami telah membahagikan dokumentari kami yang bertajuk Youth and Technology During Pandemic kepada 5 bahagian, iaitu bahagian pembukaan di mana kami telah menggunakan video pengumuman PKP ataupun NCO
yang telah diumumkan pada 16 Mac 2020. Fungsi kami menggunakan video tersebut adalah sebagai imbas kembali kepada kali pertama kita kena berhidup dalam kehidupan kuarantin. Seterusnya, bahagian soalan dan jawapan pertama, kedua dan ketiga juga merupakan bahagian yang dikatakan sebagai isi keseluruhan dokumentari ini. Dan semua soalan telah ditunjukkan dengan jelas bersama dengan voiceover. Seterusnya, bahagian penutupan. Pengguna video kehidupan sebelum berlakunya PKP telah digunakan di mana kami ingin menunjukkan cara hidup bagaimana masyarakat sebelum ini adalah sangat bebas dan tidak perlu risau daripada jangkitan COVID-19 ini dan mereka masih boleh bersosial di luar rumah. Seterusnya, kami telah menggunakan teknik montaj dalam dokumentari kami untuk menggabungkan cerita oleh 5 orang watak dalam bentuk temu ramah. Sebab kenapa kita menggunakan teknik montaj ini adalah kerana ia akan memudahkan penonton untuk mengetahui watak-watak dari permulaan berbanding dengan hanya memfokuskan cerita seorang watak pada suatu masa yang sama. Ia juga membantu dari segi pembahagian cerita dengan jelas kerana kesemua temu ramah tersebut adalah berdasarkan kepada 3 soalan yang sama. Selain daripada itu, kami telah juga menggunakan teknik insert shot di mana voice over juga telah digunakan dalam proses penceritaan. Ini adalah untuk bertujuan supaya memberikan penjelasan yang lebih jelas secara visual dalam sesebuah temu ramah untuk menunjukkan pemikiran watak yang telah ditemu ramah tersebut. Sebagai contoh dalam bab ini, Nick yang merupakan watak yang sedang ditemu ramah telah diikuti dengan penggunaan shot di mana ia telah menunjukkan waktu kenangan Nick dan kawan-kawannya. Penggunaan visual. Dalam dokumentari ini, penggunaan visual adalah sangat penting terutamanya pada bahagian hobi kerana penggunaan visual ini telah membolehkan peluang untuk kumpulan kami untuk menjelaskan proses kehidupan watak dalam mempelajari ilmu teknologi yang baharu. Tujuan animasi terletak di sebelah watak adalah kerana ia memberikan gambaran bahawa watak tersebut sedang mengingat kembali kerja-kerja lepas yang telah dihasilkan dan ia juga disebabkan oleh kerana durasi animasi tersebut adalah sangat pendek jadi ia tidak bersesuai untuk dijadikan babak yang berasingan. Pemanfaatan penggunaan teknologi. Kemasukan shot-shot di mana watak semua menggunakan alat teknologi berfungsi untuk menceritakan bahawa penggunaan teknologi dalam kehidupan terutamanya semasa pandemik ini adalah sangat penting serta tidak boleh dielakkan daripada menggunakan teknologi. Dan kemasukan pemaparan yang begini membantu menambah kredibiliti terhadap penceritaan kerana ia betul-betul menunjukkan bagaimana setiap watak telah menggunakan teknologi dalam kehidupan semasa pandemik lockdown. Nama saya Tang Yang. Sumbangan saya dalam projek tersebut adalah sebagai seorang editor dan juga voice over. Saya akan membentangkan justifikasi penggunaan style sinematik iaitu dokumentari. Now, apa itu dokumentari? Filem dokumentari adalah gambar bergerak bukan fiksyen yang bertujuan untuk mendokumentasikan realiti, terutama untuk tujuan pengajaran, pendidikan atau menjaga catatan sejarah. Ia adalah genre pembuatan filem yang menggunakan video dan perfilman, gambar dan atau suara orang sebenar dan peristiwa nyata yang apabila disunting yang akan menghasilkan sebuah cerita sudut pandangan yang berbeza, mesej atau pengalaman yang tertentu. Style sinematik yang telah dipilih adalah berbentuk dokumentari. Cara dokumentari yang telah dihasilkan dipersembahkan dengan meninjau pendapat dan juga pengalaman individu-individu yang terlibat mengenai tajuk dokumentari iaitu Youth and Technology during the Pandemic. Dokumentari dipilih sebagai style sinematik yang sesuai kerana filem yang berbentuk dokumentari
merupakan sumber yang mendalam dan bermaklumat yang merupakan platform yang sempurna untuk mencetuskan dialog antara individu. Audiens dapat melihat dan mendengar pengalaman subjek melalui filem dokumentari tersebut. Ini membolehkan audiens untuk mengaitkan kehidupan mereka dengan pengalaman-pengalaman ataupun cabaran subjek dalam filem dokumentari tersebut. Dokumentari yang telah dihasilkan meninjau pendapat dan juga pengalaman subjek mengenai penggunaan teknologi sepanjang pandemik COVID-19. Tajuk tersebut memerlukan penerokaan yang mendalam terhadap orang yang mengalaminya dan ia bukan sesuatu yang objektif. Oleh sebab pengalaman setiap individu berbeza dari segi penggunaan teknologi mereka, style dokumentari adalah sesuai untuk memahami dengan mendalam tentang penggunaan mereka. Tambahan pula, audiens juga dapat mendengar dengan secara langsung pengalaman-pengalaman subjek dan berkemungkinan dapat memahaminya jika mereka berada dalam situasi yang sama. Dalam pendekatan dokumentari kita juga menggunakan pelbagai cara untuk mempersembahkan maklumat supaya ia senang difahami dan juga menarik dari segi estetika perfilman. Temu ramah subjek merupakan shot yang utama dalam dokumentari tersebut. Semua maklumat yang menyumbang kepada tajuk dokumentari boleh didapati daripada temu ramah yang dijalankan. Dalam pada itu, insert shots juga digunakan untuk mendapat gambaran yang sebenar mengenai pengalaman-pengalaman subjek. Sebagai contoh, subjek tersebut sedang menceritakan kehidupannya sebelum pandemik di mana dia dapat bergaul dengan rakannya secara bersemuka. Shot pertama adalah shot temu rama dan kemudian memotong kepada insert shot yang menunjukkan keadaan tersebut. Seterusnya, subjek tersebut sedang menceritakan bahawa dia menggunakan teknologi ketika pandemik bagi tujuan akademik. Shot seterusnya menunjukkan bahawa dia sedang mempunyai kelas dalam talian. Kedua-dua shot tersebut membentuk sebuah cara penyampaian yang menerangkan situasi dan keadaan subjek dengan jelas dan juga tepat. Secara kesimpulannya, kita dapat melihat bagaimana style dokumentari adalah berguna dan topik kita yang tujuan utamanya adalah untuk meninjau pendapat subjek-subjek. Melalui style dokumentari, audiens dapat memahami dan melihat pengalaman dan pendapat individu-individu masing. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.